Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam tema Integriti Asas Kejayaan, Unit 23 iaitu Murid yang Baik. Pada hari ini kita akan fokus kepada aspek seni bahasa dan juga tata bahasa dalam buku aktiviti muka surat 71, 72 dan 73. Aktiviti pembelajaran kita pada hari ini, murid akan belajar untuk mengubah cerita. Yang kedua, murid dapat menulis ayat perintah dengan menggunakan kata perintah seperti jangan, sila, harap dan juga minta. Akhir sekali, murid dapat membina dan menulis ayat tanya. Baiklah, sekarang murid-murid akan merujuk buku aktiviti muka surat 71. Muka surat 71 ni, murid-murid akan belajar cara untuk mengubah cerita berdasarkan kepada cerita ataupun petikan yang ada dalam muka surat 71. Sebelum kita mengubah cerita, kita perlu fahamkan dahulu isi kandungan cerita ini. Mari kita baca bersama-sama. Gibin, budak yang aktif. Dia dihantar oleh ayahnya untuk belajar silat di sebuah gelanggang. Sebelum latihan dimulakan, dia membantu mahaguru silatnya. Dia memasang lampu gelanggang silat. Gibin mengikut arahan mahaguru silatnya. Dia taat dan tekun semasa belajar. Dia dapat belajar dengan cepatnya. Akhirnya, Gibin berjaya belajar silat sehingga tamat. Dia mendapat sijil dan selendang daripada mahaguru silat itu. Dia sangat gembira. Baiklah, berdasarkan kepada cerita yang telah kita baca sebentar tadi, dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa murid yang bernama Gibin merupakan seorang budak yang aktif. Dia mengikuti latihan silat. Apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti silat? Aktiviti silat ini sama seperti aktiviti taekwondo ataupun karate. Sebentar lagi cikgu akan tunjukkan video tentang silat. Baiklah, dalam perenggan yang kedua, ada dinyatakan sebelum latihan dimulakan, Gibin telah membantu mahaguru. Mahaguru di sini bermaksud guru yang mengajarnya silat. Dia membantu memasang lampu gelanggang silat. Gelanggang silat ni maksudnya tempat mereka melakukan aktiviti silat ini. Gibin juga seorang yang patuh kepada arahan guru ataupun mahaguru. Dia juga seorang yang sangat tekun dan juga sangat taat semasa belajar. Dia belajar latihan silat ini dengan cepatnya. Selepas membuat beberapa latihan, akhirnya Gibin telah berjaya memperoleh sijil dan juga selendang. Dan juga ini ialah sijil. Gibin berasa sangat gembira. Baiklah, sekarang cikgu akan bimbing kamu bagaimana untuk mengubah suai jalan cerita ini berdasarkan kepada gambar yang ada di sebelah kanan.
berdasarkan gambar dan juga frasa yang telah disediakan di dalam kotak berwarna merah. Okay, murid ini ialah seorang murid perempuan. Okay, kamu boleh memberikan nama budak perempuan. Okay, sebagai contoh, Swilin. Okay, Swilin budak yang aktif. Dia dihantar oleh ayahnya untuk bermain gitar. Okay, kita gantikan frasa ini ke dalam petikan ini. Di sebuah gelanggang. Gelanggang ini perlu ditukar ya. Okay, kita tukar di kelas muzik. Okay, bermain gitar di kelas muzik. Baiklah, seterusnya. Sebelum latihan dimulakan, dia membantu mahaguru silatnya. Kita perlu tukar dengan frasa iaitu membantu gurunya. Membantu. Dia memasang lampu gelanggang silat. Okey, ini merujuk kepada silat. Kita perlu gantikan kepada aktiviti yang dilakukan di dalam gambar ini ialah menyusun kerusi. Okay, Gibin, kita ubah kepada Swilin. Mengikut arahan mahaguru silatnya, kita tukar kepada mengikut bimbingan guru. Mengikut bimbingan gurunya. Dia taat dan tekun semasa belajar. Dia dapat belajar dengan cepatnya. Akhirnya, Gibin kita tukar sekali lagi kepada Swilin. Berjaya belajar silat sehingga tamat. Silat ini kita tukar kepada bermain gitar. Dia mendapat sijil dan selendang daripada mahaguru silat itu. Okay, kita tukar kepada memenangi pertandingan. Dia sangat gembira. Baik, kita baca sekali lagi cerita ini dengan menggunakan frasa yang telah kita ubah suai. Swilin budak yang aktif. Dia dihantar oleh ayahnya untuk bermain gitar di kelas muzik. Sebelum latihan dimulakan, dia membantu gurunya. Dia menyusun kerusi. Swilin mengikut bimbingan gurunya. Dia taat dan tekun semasa belajar. Dia dapat belajar dengan cepatnya. Akhirnya, Swilin berjaya belajar bermain gitar sehingga tamat. Dia memenangi pertandingan bermain gitar. Dia sangat gembira. Baiklah, sekarang kita beralih ke buku aktiviti muka surat 72. Okay, dalam aktiviti 5 ini, kamu diminta untuk menulis ayat perintah. Okay, kamu perlu membina dan menulis ayat perintah dengan menggunakan kata perintah yang telah disediakan, iaitu jangan, sila, minta dan juga tolong. Cuba kita imbas semula apakah kegunaan, apakah fungsi kata perintah jangan, minta, tolong dan sila. Kita lihat yang pertama, jangan. Jangan ini kita gunakan untuk menyatakan maksud larangan atau maksudnya kita gunakan jangan ini untuk memberitahu orang supaya tidak melakukan perkara tersebut. Yang kedua, minta digunakan untuk menyatakan keinginan. Jika kita mahu seseorang itu berbuat sesuatu, kamu menggunakan minta. Seterusnya, tolong. Tolong ini kita gunakan untuk meminta pertolongan atau bantuan. Seterusnya, sila.
kita gunakan untuk meminta seseorang itu melakukan sesuatu dengan cara beradab. Sebelum kita membina ayat, kita perlu faham dahulu gambar ini. Kemudian kita perlu tulis frasa ataupun perkataan yang boleh membantu kamu untuk menulis ayat. Okay, dalam gambar yang pertama, jangan bising. Kita tulis perkataan bising. Jangan berbuat bising semasa peperiksaan dijalankan. Okay, baik, sekarang kita lihat yang kedua. Okay, kita dapat melihat seorang murid perempuan membuang sampah ke dalam tong sampah. Okay, jadi bagaimana kita menulis ayat perintah? Okay, sila buang sampah ke dalam tong sampah. Pastikan anda menulis nokta di hujung ayat dan juga huruf besar di hadapan. Seterusnya kita lihat gambar yang ketiga. Okay, gambar ini menunjukkan seorang guru di hadapan kelas. Guru ini meminta murid-murid untuk mendengar penerangan. Minta murid-murid mendengar penerangan guru dengan teliti. Baiklah, yang terakhir, gambar ini menunjukkan guru mengarahkan kepada murid-murid untuk meletakkan semula alatan sukan seperti bola dan gegelung ke dalam stor. Bagaimana untuk menulis ayat? Tolong simpan. Baiklah, sekarang kita lihat buku aktiviti muka surat 73. Aktiviti 6 ini kamu diminta untuk membina ayat tanya. Mei Fong dan Yasmin diarahkan oleh Cikgu Suria untuk menemu ramah olahragawan sekolah mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan olahragawan? Olahragawan ini ialah seseorang iaitu lelaki yang mahir dalam acara olahraga. Sebagai contoh, lumba lari. Untuk aktiviti ini, kamu perlu membina ayat tanya dengan kata tanya seperti siapakah, siapa, apakah, apa, bagaimana, mengapakah, dan sebagainya. Yang pertama, tahniah. Nama saya Jamil bin Ismail. Jadi berdasarkan situasi dalam muka surat 73 ini, perempuan ini ataupun wanita ini sedang menemu ramah Jamil. Jadi apabila dia menemu ramah, dia ataupun beliau bertanyakan soalan kepada Jamil. Baik, Jamil menjawab, nama saya Jamil bin Ismail. Apakah ayat tanya yang sesuai? Oleh kerana yang cikgu gariskan ini merupakan jawapan untuk nama, maka kamu perlu menggunakan kata tanya siapakah. Baik, jadi kita menggunakan siapa. Kita boleh letakkan siapa di hadapan ayat. Contohnya, siapakah nama kamu? Ataupun kamu boleh membina ayat dengan cara meletakkan siapa di belakang ayat. Contohnya, nama kamu siapa? Kamu boleh menulis antara kedua-dua jawapan ini. Baik, apabila kita bertanya kepada orang lain, kita perlu menggunakan kamu. Sebab kita bercakap dengan orang lain. Yang kedua, saya akan menyambung pelajaran di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Baik, jawapan yang telah disediakan di sini ialah
Sekolah Bukit Jalil. Sekolah sukan Bukit Jalil. Ini menunjukkan nama tempat. Ini ialah nama tempat. Oleh itu, kata tanya yang sesuai digunakan ialah di mana. Okey, di mana. Okey, kita letakkan di mana di bahagian belakang. Okey, bagaimana untuk membina ayat? Okey, kamu gunakan sahaja frasa yang cikgu telah gariskan ini. Cuma tukarkan saya ini kepada kamu. Okey, kamu akan menyambung pelajaran. Ini ialah jawapan. Kita tukar kepada kata tanya, iaitu di mana. Okey, kamu akan menyambung pelajaran di mana. Okey, jangan letakkan di manakah, kerana di manakah ini hanya sesuai digunakan di hadapan ayat. Okey, seterusnya kita baca respon ini. Untuk menjadi olahragawan, kita mestilah berlatih dengan tekunnya. Jamil sedang memberikan jawapan tentang cara dia untuk menjadi olahragawan. Apabila jawapan itu menyatakan tentang cara, iaitu mesti berlatih dengan tekunnya, maka kata tanya yang sesuai digunakan ialah bagaimana. Bagaimana untuk menulis jawapan? Bagaimanakah? Kita gunakan bagaimanakah di hadapan ayat. Bagaimanakah cara untuk menjadi olahragawan? Jamil menjawab, untuk menjadi olahragawan, kita mestilah berlatih dengan tekunnya. Baiklah, yang terakhir, penglibatan saya dalam bidang sukan sejak berumur 7 tahun. Jawapan yang disediakan ini ialah sejak berumur 7 tahun. Frasa ini ataupun jawapan ini menunjukkan tentang umur. Umur. Umur ini biasanya menggunakan kata tanya sejak bila, bilakah. Bilakah. Bagaimana untuk menulis ayat? Sejak bilakah? Baiklah, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu lengkapkan buku aktiviti kamu, muka surat 71, 72 dan 73. Kemudian jangan lupa untuk mengambil gambar, kemudian hantar ke Google Classroom. Selepas itu, kamu perlu menjawab latihan kuis dalam Google Form yang cikgu telah sediakan. Semoga berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye-bye.